Okey, selamat pagi semua. Hari ini cikgu akan bincangkan subtopik 5.2 iaitu tajuknya ialah fitohormon. Okey, kita kenal dulu apa maksud fitohormon. Okey, macam dalam manusia ada hormon kan? Fitohormon maksudnya ialah hormon tumbuhan iaitu bahan kimia yang ada dalam tumbuhan yang merangsang dan menyelaras gerak balas dalam tumbuhan terhadap sebarang rangsangan pada kepekatan yang sangat rendah. Okey, so kita akan berkenalan lah. Kita akan kenal dengan beberapa jenis fitohormon. Cikgu akan highlightkan lah, maksudnya kalau kita tengok kat sini fungsi dia banyak kan. Cikgu akan bantu untuk pelajar highlightkan mana yang biasanya kerap ditanya dalam peperiksaan. Okey. Bagi auksin, okey, fungsinya yang sering ditanya dalam soalan ialah fungsi bagaimana auksin berfungsi dalam fototropisma dan geotropisma. Dan ini boleh diterangkan dengan fungsi auksin, iaitu auksin berperanan merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel pucuk. Okey. Fungsi yang ketiga ni sebenarnya membantu kepada fungsi auksin untuk menjalankan fungsi pertama, iaitu fototropisma dan geotropisma. Okey. Kemudian hormon lain antaranya lah gibberellin. Kalau gibberellin, pelajar boleh yang kita suka tanya ialah fungsi gibberellin dalam menggalakkan pembahagian dan pemanjangan pada sel batang. Okey. Bagi cytokinin, sebenarnya fungsi cytokinin adalah hampir sama dengan fungsi auksin, iaitu merangsang pembahagian dan pemanjangan sel akar dan sel batang, tetapi syaratnya dengan kehadiran auksin. Okey. Selain itu, cytokinin juga merangsang percambahan biji benih. Alright. Cikgu terlupa tadi, untuk auksin, fungsi lain ialah menggalakkan perkembangan kedominan apeks pucuk dan akar. Okey, ini kita boleh aplikasikan dalam konsep mencantas pokok. Okay, maksudnya macam ni, kalau kita tak nak pokok kita terlalu tinggi kan, kita boleh tebang bahagian kita boleh cantas atau potong bahagian pucuk dia supaya nanti akan perkembangan atau pertumbuhan akan berlaku banyak ke arah sisi, di mana di daun-daun akan merimbun ke arah sisi dan bukannya ke atas. Okey. Selain itu ada hormon asid absisik, iaitu hormon yang membantu menggalakkan merencatkan pertumbuhan tumbuhan. Okey. Jadi dia juga membawa fungsi yang sama dengan menggalakkan kedormanan biji benih. Maksudnya hormon ini akan menghalang biji benih dari bercambah. Okey. Dan satu lagi hormon ialah etilena. Fungsi dia yang paling kita kerap tanya ialah fungsi etilena dalam merangsang pemasakan buah. Okey, so kalau kita ada buah-buahan yang sudah masak, sebenarnya kandungan hormon pada buah yang masak tu adalah sangat tinggi, sebab etilena ini bila ada banyak, dia akan mempercepatkan buah itu untuk masak. Okey. Alright. Kemudian kita tengok, kita bincangkan kesan auksin terhadap gerak balas tumbuhan. Okey, sebenarnya macam complicated, sebenarnya tak ada apa pun. Sebenarnya dia kata macam ni. Kalau bila kita tengok eksperimen 1, kalau dipotong hujung koleptil, okey, bila hujung koleptil dipotong, sebenarnya bahagian hujung koleptil inilah yang berperanan dalam penghasilan auksin. Okay. Apabila hujung koleptil dipotong, dapat diperhatikan ialah tiada pertumbuhan. Bila diletakkan semula hujung koleptil, pertumbuhan diteruskan sebab
sekarang dah ada oksin pada bahagian ujung untuk membantu pertumbuhan pucuk. Okey. Eksperimen 2 pun konsep yang sama. Bila hujung kolektif dipotong dan diletakkan di atas blok agar, sebenarnya oksin yang ada di bahagian hujung kolektif ni sebenarnya dah meresap ke dalam agar tadi. Dan bila agar ini diletak di bahagian atas, sebenarnya oksin yang ada pada agar tadi akan meresap masuk ke bahagian batang ini dan menggalakkan pertumbuhan. Sebab tu dikata kolektif tumbuh tegak ke atas. Okey. Kemudian eksperimen ketiga, bila diletakkan blok yang dah ada penyerapan oksin tadi di bahagian satu sisi, alright, dapat diperhatikan ialah kolektif akan membengkok. Okey, kita akan terangkan lebih jelas dalam penerangan selepas ini daripada gambar bawah ni, cikgu akan bantu pemahaman pelajar lah. Okey, dia konsep dia macam ni. Okey. Tengok kat sini. Bila hujung kolektif dipotong, tiada pertumbuhan kolektif sebab tiada bahagian hujung tu tak dapat menghasilkan oksin sebab setelah dipotong. So tiada pertumbuhan pucuk. Okey, gambar kedua, bila ditutup dengan penutup legap yang tak boleh ditembusi oleh cahaya, kolektif tumbuh tegak ke atas, tiada membengkok ke arah sumber cahaya. Kalau gambar keempat, bila kita gunakan penutup loop sinar yang boleh ditembusi oleh cahaya, okey, bila ada cahaya di hujung ni, awak tengok. So sekarang kolektif ini dalam tiga-tiga situasi ni sama kolektif boleh tumbuh dan membengkok ke arah sumber cahaya. Ini sebenarnya dia aplikasi kepada konsep fototropisme. Alright. Macam tu konsep dia. Jadi kita fahamkan kat sini ya. Alright, kat gambar yang ini. Okey, sebentar ya. Okey, dia konsep dia begini. Kalau kita tengok, okey, awak tengok rujuk muka surat 104. Okey, gerak balas tropisma sangat berkait rapat dengan pertumbuhan dengan taburan oksin. Okey, tapi pelajar kena ingat oksin ni kesannya berbeza-beza kepada sel di pucuk dan juga sel di akar. Okey, kalau oksin banyak di kawasan pucuk, dia akan merangsang pemanjangan pucuk. Tetapi kalau di bahagian akar, kehadiran oksin yang banyak, dia akan menyebabkan pemanjangan sel di bahagian akar menjadi terencat atau terganggu. Okey, di pucuk, oksin yang banyak menggalakkan pemanjangan sel, tetapi di akar, oksin yang banyak merencat pemanjangan sel. Okey. Okey. Alright. Satu lagi konsep ialah pelajar kena faham bila ada sesuatu sumber cahaya, okey, bahagian sifat oksin ni dia akan berkumpul di kawasan yang jauh daripada cahaya. Contoh dalam gambar ni, kalau kita boleh bagikan dia kepada dua bahagian kiri dan kanan. Okey. Bahagian yang terdedah kepada cahaya, yang ini kurang kandungan oksin. Bahagian yang jauh daripada sumber cahaya, dia terlindung, oksin akan terkumpul di kawasan yang jauh dari sumber cahaya. Okey, jadi oksin yang banyak di bahagian hujung yang jauh daripada cahaya ini akan menggalakkan pemanjangan sel di bahagian itu dan menyebabkan pucuk tumbuhan bertumbuh seolah-olah bergerak ke arah cahaya. Sebenarnya dia dipengaruhi oleh perbezaan kepekatan oksin
sama ada di bahagian yang terdedah kepada cahaya atau tidak terdedah kepada cahaya matahari. Okey, then kita tengok. Okey, ini adalah peranan oksin di hujung pucuk dan hujung akar. Ini kita ambil konsep biji benih yang baru bercambah. Okey, bila biji benih baru bercambah, okay, kita ada dua bahagian, pucuk dan akar. Belajar tengok. Okay, disebabkan graviti, kebanyakan oksin akan berkumpul di bahagian bawah. Apa tadi kita kata? Hujung pucuk. Okey, dan sama juga yang berlaku di hujung akar. Graviti akan menyebabkan banyak oksin terkumpul di bahagian bawah. Okey. Tetapi disebabkan kesan yang berbeza-beza, di bahagian hujung pucuk, kepekatan oksin yang tinggi akan merangsang pemanjangan sel. Jadi, kita tengok kesannya apa. Bahagian bawah ini akan mengalami pertumbuhan saiz sel yang lebih tinggi berbanding di bahagian atas, menyebabkan dia membengkok ke atas. Okey, sebaliknya, kepekatan oksin yang tinggi di bahagian hujung akar akan merencat pula pemanjangan sel di bahagian bawah. Jadi, bahagian atas yang kurang oksin akan mengalami pemanjangan yang lebih pesat, menyebabkan hujung akar tadi bertumbuh membengkok ke arah bawah. Okey, so pelajar kena bezakanlah apa yang berlaku di bahagian akar dan di bahagian pucuk. Okey. Okey, kita cuba tengok soalan praktik formatif. Okey. Yang satu tu juga ada masalah. Kita tengok soalan nombor 2. Bagaimanakah oksin dapat mengawal fototropisme pucuk tumbuhan dalam keadaan gelap? Okey. Dalam keadaan gelap, okey, taburan oksin adalah sekata. Okey. Taburan oksin adalah sekata. Maksudnya dia tak ada terkumpul di mana-mana hujung. Jadi pertumbuhan pucuk juga adalah sekata dan pucuk akan tumbuh menegak ke atas. Okey. Berbeza dengan dalam keadaan cahaya. Kalau dalam cahaya, pucuk tadi akan bertumbuh ke arah cahaya atau mengalami fototropisme. Okey, kita tengok soalan 3. Cik Farid menjual apel di sebuah pasar dan mengasingkan buah yang terlebih masak. Okey, dia kata wajarkan tindakan Encik Farid. Okey, jadi tindakan Encik Farid ini wajar, betul, kerana buah yang telah terlalu masak sebenarnya mengandungi banyak hormon etilena. Okey, kita dah bincang tadi kan. Fungsi hormon etilena ialah menggalakkan proses buah menjadi masak. Okey, bila hormon etilena ini banyak, kalau kita campurkan buah yang masak dengan buah yang belum masak, okey, ini boleh menyebabkan buah yang lain menjadi terlalu cepat masak dan mudah rosak. So kalau kita tengok kan, kalau kedai-kedai buah tu, dia tak akan campur buah yang dah betul-betul dah lama, yang dah terover masak tu. So peniaga tak akan campurkan, dia akan asingkan di satu hujung yang lain. Tujuannya nak elakkan etilena yang terhasil oleh buah tadi
mengganggu proses lain, menyebabkan buah-buah lain terlalu cepat masak dan nanti mudah rosak, tak dapat disimpan untuk dijual dalam tempoh yang lama. Okey. Alright. Okey. Nanti cikgu akan sambung untuk 5.3.